Dr. Zurina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Azim. Boleh dengar ke suara saya? Okey, jelas. Okey, alhamdulillah sebab hari ini di Makmal Komputer LPG dengan laptop disediakan oleh LPG. So, semua baru bagi saya. Kita akan mula lagi 10 minit. Doktor ada nak share slide ke? Saya dah set doktor as presenter. So anything doktor boleh ni, boleh. Saya cuba share dulu. Nampak tak Cik Azim? Sekejap eh. Okey doktor. Nampak Cuma di sini ada, saya kena minimize kat sini. Okey tak? Okey. Cik Azim nampak full ke? Nampak full. Okey. Saya semua yang dapat full. Boleh mulakan ke atau nak menunggu sesiapa? Kita mula 10.55 boleh? 11.55. Okey, boleh 11.55. Kakak, ibu nak air masak seram. Ni basuh benda-benda kat sinki kah? Join. Boleh join. Bukan abang ambil dah kah? Ada ambil. Dah. Dah pong basuh. Ayah mana siapa? Wish, bising dah. Ada kat dapur lah tu. Basuh semua.
Doktor, boleh doktor kita mulalah. Ya. So, saya boleh Assalamualaikum. Saya nak buat quick introduction to doktor. Okay, maju diteruskan dengan sesi perkongsian oleh seorang lagi alumni HLP KPM di peringkat doktor falsafah, iaitu yang bersama Dr. Zurna binti Mustafa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Zurna binti Mustafa ialah anak jati negeri Terengganu Darul Iman. Dilahirkan di Besut, Terengganu dan mendapat pendidikan awal di SK Alor Lintah dan SMA Tafakiyah Jertih. Memiliki diploma pengajian Islam Syariah dari UZA, kemudian melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah di UKM. Seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling di UKM. Seterusnya dianugerahkan diploma pendidikan dalam pendidikan Islam sekolah rendah dari Institut Perguruan Islam Selangor. Pernah bertugas di SK Datuk Shah Bandar Abu Bakar Labu Hili selama 13 tahun. Setelah tamat pengajian ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pendidikan Islam di Universiti Malaya. Kini beliau berkhidmat sebagai pensyarah akademik di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewa. Majlis dengan ini terhormatnya menjemput Yang Berusaha Dr. Zurna binti Mustafa untuk menyampaikan sesi perkongsian beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Hazim selaku pengurusi majlis taklimat untuk PPP bagi tawaran SLP, SLPS di pelajar gaji penuh tanpa beasiswa bagi tahun 2023. Okey, jadi yang pertama sekali terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Encik Muhammad Najib bin Dawud, Ketua Penolong Setiausaha Cawangan Latihan dalam Perkhidmatan Bahagian Tajaan Pendidikan, pegawai-pegawai Bahagian Tajaan Pendidikan, para urus sedia, dan juga yang diraihkan hari ini iaitu seramai setengah tadi 403 orang atau 400 pegawai perkhidmatan pendidikan SLP, SLPS, CBBP, EB tahun 2023. Alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak kepada bahagian tajaan pendidikan kerana menjemput saya sebagai salah seorang alumni lah untuk berkongsi bagaimana perjalanan journey saya dalam PhD. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Encik Azim, saya adalah graduan bagi ambilan 2020 ambilan COVID ya. Jadi di sini saya ingin berkongsi tentang realisasi GBT iaitu Graduate Before Time dalam PhD. Jadi, saya harap kalau nak tanya boleh terus tanya ataupun terpulanglah kepada keselesaan masing-masing. Bagi saya okey je kalau nak tanya spontan. Okey. Gerak tak slide saya? Cik Azim gerak tak slide saya sebab di sini masih belum bergerak lagi. Belum bergerak itulah kan. Masih di depan masih lagi. depan lagi kan. Sekejap ya, saya minta maaf. Okay. Di sini saya ingin kongsilah berkaitan dengan beberapa perkara, iaitu berkaitan dengan tawaran SLP saya bagi tahun 2020, time frame, syarat graduate PhD, jenis PhD saya dan bila saya melapor diri, dan juga artikel, seminar dan buku serta halangan dan cabaran dan di mana kekuatannya saya ada dan juga kejayaan yang saya peroleh. Okay, saya teruskan. Masa dia tak boleh enter. Okey. Jadi di sini ini adalah tawaran SLP 2020. Untuk makluman bagi saya lah, mungkin di sini adik-adik saya lah. Sebab saya ni semasa saya menerima tawaran SLP 2020 iaitu pada 12 hari 10, umur saya pada ketika itu adalah 43 tahun. Sangat muda. Okey. Jadi saya rasa kat sini adik-adik lah. Okey. Jadi tawaran yang saya terima pada ketika itu adalah pada 12 hari 10 2020. Untuk pengetahuan juga sebenarnya saya ni kali keempat temu juga baru berjaya dan ada ketikanya pada waktu itu saya berasa down lah sebab 3 kali interview kan, apa yang tak kena so saya belajar so kali keempat saya dapat dan saya yakin rezeki itu Allah beri pada masa dan tarikh yang sesuai dengan kita.
Jadi untuk tawaran SRP 2020 iaitu untuk perjanjian saya dengan KPM adalah tempoh belajar 12/10/2020 sehingga 31/1/2024. Jadi tempoh belajar saya adalah batch pertama yang dapat tujuh semester ya adik-adik semua. Jadi itu rezeki lah dapat tujuh semester. Asalnya saya ingin mohon 6 semester tapi bila saya bertanya pada senior HRP, mereka katakan ambil je lah 7 semester, so 6 semester you tak sempat nak siapkan lah. So saya kata okey lah, better saya ambil 7 semester lah kan untuk selamatkan diri. Okey, walau bagaimanapun Allah mudahkan urusan saya sepanjang PhD. Jadi saya melaku diri pada 13/92/2023. Jadi tempoh tamat belajar saya adalah 2 tahun 4 bulan 1 hari. Itu tempoh yang saya dapat lah. Sebab itu saya katakan GBT disebabkan sebenarnya masih berbaki setahun lagi cuti belajar saya. Tapi saya reda kerana ini adalah rezeki yang Allah beri dan juga ini adalah peluang untuk saya memberi semangat lah kepada negara saya, khususnya KPM. Okey. Jadi untuk makluman adik-adik lah, untuk mungkin adik-adik bertanya kan, cepat sangat lah habis semua kan, mesti dah bawa 3 bab, mesti dah ada proposal yang mantap. Tidak, saya adalah penyelidik yang novice. Saya masuk ke program PhD dengan bawa proposal yang saya bawa ketika temu Dugat Syafiq lah. Jadi tidak ada bab, belum ada chapter, belum ada method masa tu, memang zero lah saya kan. Okay. Jadi saya teruskan lagi. Okay. Jadi sebenarnya bagaimana saya boleh saya dapat menghabiskan dalam masa 2 tahun setengah, 2 tahun 4 bulan lah, 2 tahun 4 bulan 1 hari. Maksudnya 2 tahun 4 bulan 1 hari ni memang termasuk surat snack lah. Okey, jadi bila saya dapat tawaran HRP 2020, saya dah rasa mental saya dah bersedia. Fizikal saya pun saya rasa saya dah bersedia sebab saya memang sangat minat belajar. Daripada saya bukan seorang yang bijak, saya tak bijak. Okay, saya juga bukan seorang yang genius, cuma saya yakinlah rajin itu perlu. Okay? Jadi bila saya dah dapat tawaran, saya cuba tengok balik time frame saya jumpa masa tu, saya memang mohon UKM. Tapi dalam masa yang sama kawan-kawan saya cakap jomlah kali ni pergi UM kan, sebab sebelum tu saya lupa, saya adalah graduan ijazah Dr. Falsafah dan Bidang Pendidikan Islam, pengkhususan pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam masa yang sama saya mohon UKM di Fakulti Pengajian Islam bawah Dr. Hamdi Ishaq. Dan dalam masa yang sama juga kawan-kawan yang senior HLP invite saya untuk join UM. Saya kata UKM tetap di hati sebab saya degree UKM, masters UKM. So UKM tu dah surrounding dia tu saya dah tahu lah kan. Library kat mana, journal kat mana, okay? Thesis kat mana. Tapi lepas tu tak jomlah kali ni tukarlah pergi UM. Dia kata, okay. Cakap, ke nanti kan jauh ada rumah saya sebab saya tinggal di Milan. Kalau saya kata tak, kelas biasanya seminggu sekali saja masa tu. Masa tu awal-awal lagi belum lagi ada krisis pandemik maksudnya kita masih on off, kita masih dengan kes-kes luar kan. Jadi saya cakap okey lah kalau macam tu. So kawan saya recommend lah, senior saya recommend supervisor iaitu Profesor Madia Dr. Zahra Hussein. Saya yakin adik-adik kenal lah dengan beliau, Dr. Sifu DDR. Dan juga Dr. Abdul Muhsin Sulaiman. Jadi saya apply dan berlaku sedikit kekeliruan lah bila mana saya berada di Fakulti Pendidikan. Dan pada waktu tersebut bahagian tajaan minta saya berada di UKM lah untuk konten kan. Tetapi bila saya buat surat, saya mohon saya tunjuk keselarian, alhamdulillah bahagian tajaan mengizinkan saya berada di Fakulti Pendidikan lah, UM. Okey. Jadi bermula dah episod saya bila saya mendaftar pada 12 hari bulan 10 tu, masa tu saya berkobar-kobar, memang
Semangat kenapa? Yang pertama, bestnya dapat pergi library, kan? Bestnya jumpa kawan-kawan, bestnya kelas back balik, kelas back laptop seperti kita muda dulu, kan? Kita remaja dulu dan kita rasa kita nak environment tu. Tapi rezekinya Allah atur lebih cantik. Bila kita negara global ni disiapkan pandemik dan kita tidak boleh keluar lah. Jadi saya hanya berada di rumah pada waktu tu. Yang pertama bukan hanyalah laptop, internet, kan. Jadi masa tu, masa lepas saya daftar, saya dah cuba hubungi supervisor saya. Dan supervisor saya ni memang seorang yang sibuk sebab dia seorang timbalan dekan ijazah tinggi. Saya cuba saya cuba WhatsApp semua, dia balas dan dia reply, dia kata insyaAllah kita akan berjumpa lah. Jadi untuk menunggu perjumpaan yang pertama, untuk menunggu perjumpaan yang pertama menunggu masa hampir 7 minggu. 7 minggu selepas saya daftar 12, 9, 10. Dalam masa 7 minggu tu saya memang rasa kepanasan, saya tak tahu nak buat apa kan, sebab kita tak boleh keluar, kita memang dalam rumah kan. Masa tu semua orang takut nak keluar rumah. Kalau keluar rumah beli barang, balik dah sanitize kan. Okay. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Saya cakap, betul ke ni kehidupan selepas buat PhD macam ni? Saya rasa lonely sangat. Sebabnya dengan kawan-kawan kita tak kenal, sebab kursus pun seperti kursus online macam ni lah masa tu. Jadi SV saya pun masa tu saya memang tak kenal SV saya. Dan saya pun tidak mengenali lah siapa yang sama kos dengan saya kan. Jadi saya rasa sangat kumpu. Saya kata, ya Allah, saya kata apa nak buat ni, bahagian kerajaan bagi duit ni, kan. Kita terfikir juga duit kita dapat, gaji kita dapat, tapi kita di rumah kan, santai. Masa tu lah, jadi saya ambil inisiatif. Dalam masa 7 minggu tu, saya cuba ikut kursus bengkel yang ditawarkan melalui online lah. Saya bayar kan, dengan duit bahagian kerajaan saya gunakan, saya bayar kursus-kursus. Contohnya saya ikutlah kursus metodologi, kursus Mendeley, kursus penulisan LR, kursus pernyataan masalah. Saya juga pernah bayar, saya pernah ikuti personal coaching kan, dengan duit yang bahagian kerajaan bagilah. Terima kasih sangat. Okay, jadi selepas 7 minggu saya dapat berjumpa dengan SV saya melalui Gmeet. Maksudnya kita tidak dapat lagi berjumpa secara bersemuka pada waktu itu. Jadi bila saya dapat Gmeet dengan SV saya rasa sangat-sangat, ya Allah, beruntungnya dapat SV yang terbaik. Bila saya bentang dia proposal saya yang saya bawa masa temu dengan HRP, dia cakap, Surina, awak punya proposal dah bagus, cuma tak catchy sikit. Dia cakap macam tu kan. Jadi saya pun cakap, jadi kita ubah tajuk. Dia kata kan, ubah sedikit tajuk lah. Jadi saya tanyalah dia, apa pandangan doktor lah kalau saya kemukakan beberapa tajuk. Jadi tak apa, saya ada beberapa cadangan tajuk yang terkini, yang update kan. Jadi penyedia saya ni cadangkan saya beberapa tajuk. Dan kami sepakat untuk bangunkan satu model pedagogi terbeza dalam pengajaran tilawah Al-Quran kan. Jadi pada waktu itu beliau cakap lah, dia kata, Zurina, dia kata, awak ambil 7 semester kan, jadi saya nak buat satu time frame, dia kata, catakan, buat satu catakan yang tunjuk, yang show kat mana awak proposal defense, kat mana awak perlu candidature defense, kat mana awak perlu thesis seminar, dan di mana awak perlu viva, dia kata. Jadi bila awak 7 semester, awak kena semester ke-7 tu awak kena kosongkan. Maksudnya awak kena viva semester ke-6. Kenapa? Sebab semester ke-7 tu in case kita terpaksa reviva ataupun kita major correction, kita boleh kita ada peluang lagi, dia kata, untuk kita perbaiki lah kan. Jadi saya bina catakan yang saya tunjuk kat adik-adik ni. Okay. Saya tampal catakan saya ni memang depan meja study saya buat satu workstation. Workstation saya biasa-biasa je lah kan. Dalam bilik saya tampal. Saya renung time frame ni. Saya kata, adakah saya mampu kan untuk habiskan 7 sem memandangkan pandemik kan. Lagipun saya seorang yang novice. Saya novice sebab masa saya buat master saya coursework. Jadi saya tak ada pengalaman lebih di dalam penyelidikan research. Jadi saya pandang je. Saya pandang time frame saya, catakan saya
Saya kata tak apa, doktor nak saya PD proposal defense semester 3, saya nak cuba proposal defense awal lagi daripada tarikh yang doktor bagi. Saya cabar diri saya sendiri. Jadi saya akan pick lah. Macam contoh kan, bulan 1, bulan Januari saya pick apa yang dah lepas. Saya pick. Memang adalah adik-adik tu nampak. Dan juga setiap kali saya dapat beasiswa daripada bahagian kerajaan, saya tulis berapa saya dapat kan. Ini ada duit yang menanggung saya belajar. Jadi saya kena habiskan. Itu adalah motivasi untuk diri saya sendiri. Terpulang kepada adik-adik lah bagaimana cara dan bagaimana teknik lah kan. Itu yang pertama catatkan. Yang kedua, itu takwim universiti. Bagi saya sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana kita kena tahu perjalanan universiti kita. Sebab bila kita PhD journey ni, dia ibarat kita apa ni, ikut kita. Maksudnya nak pergi universiti boleh, tak nak pergi universiti boleh, di rumah boleh, di library boleh, di mana gaya untuk belajar kita kan. Jadi sebab saya tak boleh keluar, jadi takwim universiti sangat penting. Kadang-kadang kita lupa hari. Masa kita mengajar dulu kan kita tulis date kan dekat papan tulis. Kita dah belajar, kita dah lupa dah tarikh. Jadi saya memang ambil takwim universiti, tampal juga. Jadi saya tulis bila dah habis contoh semester 1 kuliah 1, berapa minggu saya akan garis. Maksudnya saya dah melepasi. Kan? Jadi saya sentiasa alert. Okey, itu adalah cara saya lah. Okey. Dan seterusnya yang ketiga, Klenda. Okey, Klenda memang sentiasa berada di tepi saya sampailah sekarang, walaupun saya dah masuk kerja. Sebab kenapa? Apabila saya buat something, contohlah kan, saya ikuti bangkit LR. Saya akan tulis, hari ni bangkit 2 hari bulan 1, 2022 bangkit LR. Saya akan tulis 2 hari bulan 2, apa yang saya buat? Supaya selepas tu saya review balik kalender saya. Maksudnya saya buat something lah untuk apa yang dibayar kepada saya. Macam tu, maksudnya apa yang diberi pihak kerajaan, saya dah mendapatkan. Okey, maksudnya saya tidak membazir masa sebegitulah. Okey. Jadi inilah yang sangat penting dalam diri saya. Sehinggalah sekarang ni di IPG pun saya masih menggunakan takwim kalender akademik student kan, supaya kita tak terlari. Okey. Seterusnya, ini adalah syarat graduate PhD. Sebenarnya bila adik-adik memohon universiti, saya tak pasti dah mohon atau belum. Syarat graduate PhD ni bergantung kepada universiti masing-masing lah. Okey, jadi saya tidak boleh, maksudnya untuk universiti daripada Universiti Malaya, saya tidak dapat kongsikan lah. Okey. Jadi untuk bila kita menerima tawaran daripada pihak universiti, kita akan diberi syarat-syarat untuk memenuhi untuk memenuhi PhD kita. Okey, bagi Universiti Malaya ada 4 peringkat lah untuk memenuhi syarat graduate. Okey, yang pertama mesti melalui proposal defense, kan? Proposal defense iaitu kita bentang proposal kita dan kita defense lah apa kajian kita sehingga kita dapat keputusan lulus, barulah kita akan teruskan dengan collect data. Okey. Jadi proposal defense adalah peringkat pertama. Okay. Peringkat yang kedua adalah candidature defense, iaitu kita bentang dapatan data kita daripada chapter 1 sampai ke chapter 5 lah. Okey. Jadi bila candidature defense ini akan adalah penambahbaikan cadangan daripada readers kita. Biasanya kalau Universiti Malaya readers ada 2 orang lah. Satu readers yang pure content dan satu lagi pure methodology lah, kebiasaan macam tu. Dan reader saya seorang Profesor Madya dan juga seorang doktor. Dan selepas kita candidature defense, kita betulkan murnikan hantar metrik dan then kita hantar softbound untuk kita masuk ke Viva. Sebelum tu, bila kita dah hantar softbound, kita akan ke tesis seminar. Tesis seminar ni pada awalnya masa saya mendaftar di UM masih belum ada. Tetapi ketika saya berada di tahun pertama UM, ada syarat baru iaitu tesis seminar dan saya juga terlibat dengan tesis seminar. Dan tesis seminar ni adalah kita present kita punya kajian di dalam audience PhD Society lah. Dan apabila dah melengkapi ketiga-tiga syarat ini dan juga syarat artikel,
artikel Scopus, artikel jurnal berwasi, chapter daripada buku ataupun menulis buku, dan barulah kita hantar soft form untuk Viva lah. Okey, kalau katakanlah sebelum tesis seminar tu kita dah settle semua, tapi kita mesti tunggu juga tesis seminar. Lepas tesis seminar barulah kita hantar borang untuk kelulusan abstrak, kelulusan tajuk, and then semuanya dah settle, barulah kita Viva. Okey, ini adalah part yang terakhir lah Viva ni kan. Okey, semua termasuk saya lah, dengan Viva je 2 minggu saya macam kemurungan. Apalah nak ditanya, macam manalah semua fikir kan. Okey. Jadi ini okey. Ini adalah perjalanan saya, journey saya yang saya nak kongsikan lah tentang journey PhD saya, iaitu PD saya, iaitu apabila bermulanya apabila minggu yang ke-7 saya berjumpa dengan SP saya, iaitu melalui Jimmy yang saya katakan tadi. Bila SP saya cakap, Zurina, awak nanti plan lah proposal defense semester 3 tau, dia kata dalam bulan September 2021 kan. Tapi masa tu saya cakap dalam hati saya lah kan, saya nak PD awal lah, saya katakan dalam ni. Saya rasa saya macam saya tak nak melebihi apa yang, kalau boleh saya tak nak keluar daripada time frame saya kan. Saya kata tak apalah, saya cuba, saya kata kan. Dan bila saya dah siap 3 bab, saya cakap post lah kan, sebab kita memang tak boleh keluar masa tu. Memang saya betul-betul depan laptop. Memang tak, langsung lah kita nak keluar rumah pun kita takut kan masa tu. Kan? Jadi saya pun cakap, saya post dah doktor kan. Dia kata okay post, Zurina post, nanti saya baca. Jadi bila saya post masa tu, seingat saya bulan Mac 2021 kalau tak silap saya. Dan ada satu ketiga kita dapat keluar, tetapi mesti dengan kebenaran polis. Kan? Jadi saya pun cakap, doktor saya nak jumpa lah dengan doktor kan, sebab saya tak pernah jumpa doktor. Saya tak pernah jumpa penyelia saya. Jadi saya ke balai polis, cakap saya nak pergi ke UM urusan pengajian. Jadi polis benarkan saya pergilah ke UM. Masa tu bulan 3. Jadi bila saya jumpa dengan SV saya pertama, memang saya rasa agak turun lah kan. Pertama kali jumpa penyelia kan. Harap penyelia kita dapat menerima kita dengan baik masa tu kan. Takut-takut. Okay. Jadi dia pun belik lah saya punya yang proposal yang saya hantar tu. Mengandungi lebih kurang 180 pages. Okay. Jadi belik dia kata, Zurina, terusin lah korang PD. Dia cakap kan, biar betul doktor, saya ni nak minta doktor tengok saya punya proposal kan. Tak apa, saya rasa dah okey. Dia cakap kan. So saya pun ikut keluar lah kan. Jadi saya pun isilah borang PD masa tu. Dia kata insyaAllah dalam masa 2 minggu saya akan PD lah. Of course lah PD online kan. Jadi saya menunggulah dalam masa tempoh 2 minggu. Dalam saya menunggu tempoh proposal defense 2 minggu tu, apa yang saya buat adalah saya menulis artikel. Saya cuba belajar. Sebab masa saya dah dapat HRP, saya ada kenalan lah seorang doktor yang mengajar di LTC, Dr. Rashidah. Dia cakap, Zurina, nanti Zurina ada buat PhD nanti beli jiwa supervisor tau. Saya cakap, macam mana nak beli jiwa supervisor? Dia cakap, buatlah paper konsep. Saya katakan masa tu saya pun tak terfikirlah paper konsep itu sebagai satu cara untuk beli jiwa SV. Jadi sebagai saya seorang novice, saya paper konsep pun masa tu saya tak berapa mahir nak buat kan. Jadi saya cuba membaca, saya tengok contoh-contoh yang lepas. Jadi saya buatlah paper konsep masa tu kan. Jadi dalam menunggu PD ni, tempoh 2 minggu berakhir, tiba-tiba supervisor saya call, dia cakap, Zurina, saya nak bagi tahulah, dia kata leader awak ni, dia kata minggu lepas abang dia meninggal, sakit jantung, dia kata kan. Okay. Jadi tapi ni family dia semuanya masuk hospital sebab COVID kan. Jadi dia kata termasuklah leader saya sendiri. Jadi boleh tak Zurina tunggu, dia kata kan. Saya kata saya tak apalah doktor, saya tunggu. Jadi saya tunggu lagi daripada Mac tu, saya tunggu lagi dengan harapan saya berdoa lah kan. Kadang-kadang ni kita lupa lah kan nak berdoa untuk kesihatan orang lain kan. Fikir kita je, saya je lah kan kadang-kadang masa tu. Tapi saya berdoa lah, saya kata ya Allah pemudahkan proposal defense ni kan. Sebab bila pandemik ni kita semua maklum kan, kematian kan. Jadi
bila saya, sebab saya masa tu saya dah cuba buat instrumen kan, saya buat adopt instrumen, tapi saya tak boleh buat apa. Saya tak boleh nak keluar, saya menunggu dalam rumah je kan. Hanya bersembang dengan suami kan. Kadang-kadang tu kalau rasa macam dah tepu kan, kita tepu, kita dalam rumah kan, makan, minum, tidur, baca kan, nak keluar takut, memang tak boleh keluar. Jadi saya call lah kawan-kawan saya yang yang semasa satu kita orang ambil research method kan sebagai syarat graduate tu, sini lah walaupun tak kenal kan, bersembang, tanya kan macam tu lah. Jadi saya masa tunggu saya cubalah buat instrumen pula. Lepas tu Asris cakap, Dr. Zurina, dia kata saya tak tahu nak cakap ni, dia kata bonda reader meninggal, dia kata kan sebab COVID. Jadi masa tu saya macam senyap je lah kan, saya tak boleh cakap apa, ini melibatkan kata Allah kan. Jadi saya diam, saya tak cakap apa-apa, saya tak apalah doktor, kita tunggu je lah macam mana kan. Kita pun tak boleh nak push reader sebab ini melibatkan kematian parents kan. Jadi bila dah menunggu, Asri saya cakap lagi, dia kata, Zurina, saya rasa saya tak tahu nak cakap apa, dia kata, sebab ayah dia meninggal kan, dan masa yang sama abang tak ada, mak pula, lepas tu ayah, lepas tu dengan keadaan dia sendiri tu masa tu COVID kan, jadi masa tu tak ada dos lagi dah, tak ada vaksin lagi. Jadi saya bertawakal saja pada waktu itu. Jadi Asri cakap, macam ni lah Zurina, dia kata, Zurina rintiskan dulu instrumen tu sementara kita menunggu readers, dia kata kan. Jadi dia kata sebab kalau saya tukar orang lain, masih ingat lagi kata-kata Asri, kalau saya tukar orang lain, readers baru terpaksa baca balik kan, baca balik chapter 1 to 3 kita yang mengikuti 180 pages tu. Jadi sedangkan readers yang dah ada tu dah siap laporan kan, tapi semuanya kita alert kan, awareness, kita sedar benda tu dalam keadaan sedih kan, benda tu dalam keadaan sedih. Tak, kalau kita nak hello, nak tanya, boleh tak sediakan laporan, semua orang masa tu emosi kan. Jadi saya tak apalah doktor, kita tunggu. Jadi sampailah bulan 6, 21 bulan 6, seminggu sebelum tu, dia cakap, Asri cakap, Zurina, insyaAllah dia kata minggu depan kita ni lah, kita proposal defense. Saya dah dapat dah tarik daripada reader pun dah keluar ward, dia kata, sebab dia kata kita pun dah tak boleh tunggu lama kan. Jadi pada hari nak kejadian tu saya berdebar, besok tu saya berdebar, sebabnya keadaan pandemik pada masa itu kita tak boleh nak cakap sihat semua kan, tiba-tiba kita tak sihat kan. Jadi saya pada baca doa kan. Malam tu bahagian urus setia proposal defense, Fakulti Pendidikan, dia cakap, dia WhatsApp saya lah, dia kata, Puan, dia kata, kita cuba esok proposal defense, sebabnya reader pertama saya kena pergi ke test COVID sebab family dia pula kena COVID. Jadi sebelum tu reader saya yang kedua yang hampir saya dah nak proposal defense keesokannya, reader pertama saya pula pergi test kan, test COVID kan. Jadi saya kata tak apalah, saya pun dah orang kata dah berserah kan. Tiba-tiba esok dia call saya, jadi Puan, hari ni proposal defense reader 1 silakan laporan je. Saya kata alhamdulillah, saya syukur sangat, dan saya pun PD lah pada 21 Jun 2021 kan. Jadi selepas semasa saya PD, saya terus bentang rintis saya, alhamdulillah diterima rintis saya, dan correction tu biasa, sangat-sangat bagi saya lah, kalau tak ada correction tu sangat hebat lah. Correction tu biasa. Jadi selepas saya PD, saya rehat sehari 2 hari. Saya rehat, saya tak nak fikir kan, tapi tak boleh keluar pun kan. Kita duduk rumah je, tengok TV, tu je lah kan, tengok YouTube, kan, masak-masak. Masa tu semua orang pandai masak, termasuklah saya kan. Masa tu cubalah semua resepi yang ada kan. Jadi nak keluar, nak reward diri, nak pergi travel, tak boleh kan. Jadi saya rehat 2 hari, dan masa sama saya sentiasa WhatsApp dengan isteri saya. Saya memang tak pernah tunggu isteri saya WhatsApp saya dulu, tak. Saya sentiasa WhatsApp. Dan alhamdulillah isteri saya ni memang sangat baik. Kalau saya WhatsApp dia akan balas.
kan dia reply je. Walaupun okey kan, itu maksudnya dia baca lah dia punya WhatsApp. Jadi saya cakap, doktor, macam mana ni correction ni, nak kena hantar by hand ke apa, sebab kita ni nak keluar kena ni lagi kan, masih takut-takut lagi. Dia kata tak apa Zurina hantar je soft copy email je pada fakulti kan. Jadi bila saya dah hantar proposal defense, saya dah letak sehari-hari, saya mulalah langkah seterusnya untuk collect data. Okay. Di sini memang banyak juga lah cabaran untuk collect data ni. Jadi bila saya dah mula-mula collect data, masa tu pandemik, kita tak boleh keluar. Dekat office pun tak ada siapa kan, tiada ada siapa. Jadi saya mula-mula langkah saya, yang pertama saya lupa nak bagi tahu tadi untuk adik-adik, sebab ini penting ya, sebab saya yakin bahagian kerajaan telah beri penerangan. Dalam masa saya menunggu untuk PB, saya telah isi permohonan IRAS. Jadi untuk dapat kelulusan collect data. Jadi bila saya dah dapat kelulusan collect data tu, saya terus ke zon mana yang saya nak pergi kan. Contoh macam kajian saya buat zon selatan. Jadi zon selatan menyebabkan Melaka, Negeri Sembilan dan Johor kan. Jadi saya berusaha melalui email kepada JPN. Bila saya email melalui JPN reply dan JPN dropkan satu nombor pegawai. Sebab masa tu memang tak boleh keluar. Lepas tu kita pergi pun tak ada orang. Okay? Jadi kita pun Isyadia pun takut masa tu. Nak dekat-dekat pun takut. Nak peluk-peluk taklah kan. Lepas tu dia dropkan satu nombor. Bila dah dapat kelulusan tu, bila dia drop satu nombor, saya berusaha dengan pegawai JPN. Alhamdulillah rezeki saya, ketiga-tiga pegawai di negeri yang saya collect data ini sangat-sangatlah baik. Sangat-sangatlah harmoni, sangat-sangat membantu. Bila mana masa saya run je soal selidik saya, sebab metod saya adalah PDR yang melibatkan 3 fasa lah kan. Fasa pertama melibatkan soal selidik. Jadi masa tu guru ni, sebab sasaran saya guru ni, masa tu kelam kabut dengan PDPR. Benda baru masa tu. Jadi guru sendiri pun banyak beban masa tu, banyak tugas. Jadi nak jawab punya questionnaire pun saya rasa memang tak sempat lah. Saya faham situasi guru masa tu. Jadi saya pun termenung masa tu. Saya kata, ya Allah macam mana lah saya katakan nak collect data ni. Saya katakan takkanlah saya nak pause seorang, saya nak keluar pun tak dapat kan. Jadi saya cakap, ya Allah berilah jalan kan, beri jalan. Masa saya mengikuti pengajian ni, saya memang ada kawan-kawan lah. Saya memang bina networking lah kan. Jadi saya tanya kawan saya macam mana. Saya kata saya nak blast ni, tak ada respon kan, responder tak jawab. Dia kata cuba melalui pegawai JPN. Jadi bila saya dah dapat repo dengan pegawai JPN, alhamdulillah pegawai JPN lah yang bantu saya blast. 2 minggu settle data saya. Alhamdulillah syukur pada Allah, dengan izinnya saya dapatlah collect data masa tu kan, run, lepas 2 minggu saya dapat, saya terus kepada prosedur seterusnya. Dan alhamdulillah saya dapat CD, Candidature Defense pada 23 bulan 2, 2022, iaitu gap selama 8 bulan lah. Maksudnya 8 bulan daripada saya daftar ke PD dan 8 bulan daripada saya PD ke CD. Okay. Jadi bila saya dah bentang CD semua, ada pemurnian, saya dah hantar matrik konsep, saya terus ke TS, tesis seminar pada 30 Januari, iaitu gapnya antara 2 bulan lah. Okay. Jadi selepas saya TS, saya dah hantar sombong, dah dapat kelulusan abstrak semua. Saya dapat Viva pada 27 Disember 2022. Dan pada ketika itu saya kira lah kan, untuk TS ke Viva lebih kurang 6 bulan dan Viva ke Senet lebih kurang 2 bulan. Jadi total saya belajar ada dah 28 bulan. Itu yang saya kira lah, 28 bulan selama 2 tahun lah, 2 tahun 4 bulan. Okay, jadi sebenarnya kalau saya nak ceritakan perjalanan ni sangat-sangat panjang lah kan. Jadi di mana saya TS, di mana saya Viva pun online masa tu. Tapi saya dapatlah mengecapi lah kan dunia pelajar remaja purba ni bersemuka dalam satu semester. Alhamdulillah lah dapatlah pergi library kan. Rasalah seronok kan, rasa seronok sangat-sangat.
saya pun rasa kalau lah KPM tawarkan postdoc pun saya nak apply kalau dapat lah kan. Okey. Jadi saya melampau diri pada 13 hari bulan 2 2023. Okey, iaitu saya melampau diri pada Puan Sakinah dengan Puan Yasmin pada masa itu. Dan asalnya saya mohon IPG Teknik tapi saya direzekikan di IPG Kampus Raja Melewah. Dan masa lapor diri ni lapor diri bersemoga. Dan sebelum saya lapor diri ni 2 minggu sebelum tu saya dah sekolah Puan Sakinah, saya cakap saya dah nak lapor diri. Puan Sakinah tanya, betul kan ni Ustazah? Betul, saya cakap kan, betul. Saya cakap, kan? Dan sepanjang lapor diri ni pun ada cerita di sebaliknya tapi tidak mengapa. Ini adalah ujian kan, sebab bila saya dah keluar dah habis spread penyerahan daripada bahagian tajaan, saya pergi ke BPSM. Tetapi nama saya masih tidak ada dan tak ada penempatan pun masa itu. Saya terpaksa clock in dulu di BPSM. Tapi Alhamdulillah, syukur pada Allah, terima kasih pada Puan Sakinah dan Puan Yasmin sentiasa follow up saya masa tu. Di mana saya kan, ke mana saya kan, sampailah saya dapat penempatan pada waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi bermulalah episod saya sebagai seorang pensyarah di IPG Kampus Raja Melewah. Okay. Seterusnya, ini adalah dah habis episod lah yang berkaitan dengan jenis saya tu. Sebenarnya banyak lagi nak kongsi, tapi saya risaulah masa macam mana ni Cik Hakim? Ada masa lagi Cik Hakim? Ada lagi masa. Ada. Okey. Teruskan. Jadi dalam saya berperanan posisi saya sebagai pelajar PhD, saya dah katakan tadi saya memang seorang yang kosong, zero kan. Saya memang coursework dulu masa masters. Jadi saya tak ada apa-apa, paper konsep pun tak ada kan. Kan. Jadi saya cuba menulis. Dan alhamdulillah sepanjang pengajian saya dapat menghasilkan satu skopus 12 jurnal berwasit lah. Pada mula-mulanya saya menulis tu memang kalau saya baca sekarang ni kan, ya Allah peliknya saya menulis kan. Tapi itu adalah permulaan. Usah malu, usah segan, kena beranilah. Jadi ini adalah hasil penulisan saya. Cikgu boleh search melalui Google, insyaAllah ada. Dan penulisan saya ini saya memang sentiasa mendapat bimbingan daripada supervisor lah. Ini penulisan saya. Dan juga ini adalah seminar dan buku. Saya sepanjang pengajian, saya tak pernah menulis buku. Tapi ada satu tim, dia invite saya untuk menulis satu antologi. Jadi saya cubalah kan. Saya cuba untuk menulis antologi dalam buku iaitu Cabaran Sebuah Harapan. Dan alhamdulillah diterima dan saya ada hadiahkan pada Puan Sakinah untuk PPT sebagai kenangan dari saya. Dan juga saya sekarang dalam proses menunggu penerbitan daripada UN Press iaitu yang bertajuk Model Pedagogi Terpeza, Teori dan Aplikasi. Alhamdulillah saya telah menandatangani perjanjian dengan UN Press. InsyaAllah akan keluar, akan diterbitkan dalam masa yang terdekat lah. Dan seminar, saya banyak join seminar online, iaitu seperti seminar pendidikan Islam kan, seminar IAB, dan juga saya hadirlah digital education, competition, peringkat international dan saya dapat award lah kan. Jadi sebenarnya pada awalnya saya pun tidak percaya saya ni boleh sampai ke tahap ni. Sebenarnya saya sendiri tidak percaya lah diri saya macam ni kan. Tapi itulah bila kita belajar, kita akan jadi, bila kita belajar, kita berada di dalam golongan yang sentiasa ingin belajar, insyaAllah kita akan berani, kita akan lebih yakin, kita akan lebih nak buat. Itu adalah satu perasaan yang memang terhasil lah dalam diri kita kan. Jadi insyaAllah saya juga akan hadir seminar dekan peringkat Universiti Awam pada 27 hingga 28 di UM. Jadi sebenarnya sampai sekarang saya masih keep in touch dengan UM lah. Jadi memang kita tak putus lah hubungan tu kan, sebab di mana saya berada di UM, supervisor saya sangat membantu, sangat membimbing. Jadi kami dah macam sahabat dah kan. Jadi
InsyaAllah dalam masa yang sama juga saya sedang menulis satu buku yang bertajuk Realisasi GPT dalam PhD lah. Okay, InsyaAllah doakan saya diberi kesihatan yang baik lah. Okay. Seterusnya halangan dan cabaran kan, seronok dengar kan, 2 tahun 4 bulan dah habis tapi sebenarnya ada halangan kan. Halangan dan cabaran saya sepanjang saya mengikuti pengajian, yang pertama yang paling besar dalam diri saya adalah pandemik kan. Pandemik sangat-sangat orang kata memang menguji kita lah, tapi sebaliknya kita kena yakin apa yang Allah uji itu ada hikmah kan. Apa yang Allah uji itu ada hikmah. Okay. Jadi bila berlaku pandemik, kita tidak dapat keluar pada waktu itu. Jadi bila tak dapat keluar, tak boleh ke mana-mana, tak boleh nak collect data secara bersemuka, kita tak boleh nak keluar untuk discussion, kita tak boleh nak keluar untuk kita healing masa tu, tak ada kan. Tak boleh nak pergi ke restoran, makan-makan seronok, tak ada. Nak pergi restoran pun ada masa kan, take away je masa tu. Kita nak duduk minum kopi kan sambil healing kan, macam dah contoh. Jadi bila pandemik berlaku, yang seperti saya ceritakan tadi, masalah collect data lah, dari segi collect data. Sebab bagi saya untuk sumber penulisan, insyaAllah kita ada banyak sumber melalui internet kan. Bila kita dah belajar nanti, insyaAllah kita akan mengikuti banyak kursus dan kita banyak medium-medium atau platform yang kita boleh cari sumber untuk kita buat kajian lah, maksudnya buku ataupun artikel, banyak sumber. Jadi masa tu buku pun saya beli daripada overseas pun, buku saya dapat beli lah masa tu melalui post. Buku overseas saya beli, saya ingat sedekat 1,000 jugalah buku yang saya beli, saya order daripada overseas. Tapi masa tu saya belum tahu lagi lah ada satu link, insyaAllah nanti cikgu-cikgu semua akan diberi pendedahan lah. Bila dah ikut pengajian nanti ada seni-seni akan didik lah, akan bimbing bagaimana kita nak dapat sumber buku yang lama-lama, yang original tu melalui internet. Okay? Jadi pada waktu itu saya ingatlah kan, bila dah pandemik ni nak keluar takut semua, saya memang rasa stres lah kan. Memang saya rasa sangat-sangat stres lah. Jadi bila dah stres macam tu, saya selalu dah kan call kawan-kawan kan, sembang kan untuk hilangkan stres lah. Okay. Dan juga pada waktu pandemik ini, bila kita akan mengikuti pengajian kursus secara online kan. Jadi bila ada je kursus, kita ikut. Bila ada je kursus, kita ikut. Kita bayar je kursus tu kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu kursus apa yang sepatutnya kita ikut. Kan? Jadi kita tak ada pendedahan. Saya pernah masa satu ketika saya pernah down bila seorang pensyarah, saya tak nak sebutlah nama, pensyarah daripada universiti lain. Bila dia selesai baca tajuk, kita biasalah bila bengkel ni, kita akan lah seorang-seorang baca tajuk dia. Dia pun dengarlah tajuk saya. Dia kata, awak ni kan, tajuk awak ni kan 6 tahun tak habis atau PhD? Cakap saya ni kan merokok lah kan, 6 tahun tak habis PhD. Sebab yang bercakap begitu, berkata begitu adalah seorang Profesor Madya pada waktu tu. Jadi saya ni kan, bila dia cakap 6 tahun tak habis, saya memang menangis. Saya cakap takkanlah saya kata saya dah bincangkan dengan SB saya, takkanlah nak buat macam ni dengan saya kan. Masa tu saya fikir, saya memang menangis. Lepas tu takkanlah saya nak duduk 6 tahun nak habiskan PhD kan. Lepas tu saya pun, masa tu saya call doktor. Saya yakin dia juga seorang alumni HRP. Saya call dan dia juga bekas supervisor saya. Maksudnya kami adik-beradik kan. Jadi saya call doktor, saya cakap, kenapa profesor ni cakap tajuk saya ni 6 tahun tak habis. Saya cakap, Zurina jangan ikutlah sembrono kelas kan. Kalau Zurina buat model, ikutlah kelas model. Kalau Zurina buat modul, ikutlah kelas modul. Jadi tak adalah, sebab kadang-kadang school of thought profesor pensyarah ni dia berbeza-beza kan. Jadi Zurina janganlah, tu biasa, dia kata raihkan pandangan. Jadi saya kata, doktor, jadi okey lah tajuk saya. Tiba-tiba lah senyum kan. Jadi, okey Zurina, awak boleh habis, saya pun semangat. Dia macam itulah halangan dia. Dia kejap dah ni kan.
Jadi itu adalah contoh. Ada juga bila saya dah run data, tiba-tiba dia call saya, akak punya instrumen ni, dia kata besar ni tau. Dia cakap saya, pensyarah-pensyarah lain komen, akak punya ni akak teruk nak buat nanti. Dah down saya kan. Tapi dalam satu masa yang sama saya cuba bangun yang bagaimana? Kenapa dia cakap macam tu? Saya dah validate pakar, validate kandungan, saya dah validate kesahan, saya dah validate method, kan? Saya dah validate pakar dah pun. Okay. Jadi saya kuat balik macam tu. Dia macam tu lah. Sebab bila kita nak dalam keadaan pandemik, bila kita dah kuat tak boleh kan? Hanya melalui phone lah. Okay? Melalui phone lah pada tu. Phone dengan WhatsApp. Tapi WhatsApp ni kadang-kadang tak puas kan? Kita WhatsApp dia salah faham. Kita call lah masa tu. Okay. Itu adalah halangan lah kan cabaran saya. Okay, seterusnya yang kedua itu family lah kan. Saya ada orang anak. Okay. Jadi anak-anak saya ni nak kata besar tu taklah besar mana tapi okey lah, boleh lah kan. Tak ada dah baby kan, dah besar lah. Jadi semuanya memahami ni. Okay, dan jadi bila dah besar ni dia orang pun sama-sama belajar kan. Jadi kami ni sama-sama dah duduk station belajar kan. Saya pun cakap Umi sekarang ni Umi sedang buat PhD, Umi harap semua faham lah. Mungkin kadang-kadang tu ada tersikit masak kan. Masak, tiba-tiba pandai datang rumah kan. Tiba-tiba pandai datang rumah, datang rumah itu biasa. Bagi saya kadang-kadang untuk kejayaan kena ada pengorbanan lah. Dan suami saya juga sangat-sangat memahami. Walaupun kadang-kadang tu dah iyalah kan, kerap juga kita makan di restoran kan. Tapi itulah. Dan juga saya mempunyai seorang ibu yang dah berusia, dah wang emas lah kan. Dan juga seorang adik yang istimewa. Pada masa saya menulis, pada masa saya cuti pengajian, adik dan ibu saya ni berada bersama dengan saya sepenuhnya 2 tahun lebih. Saya sebenarnya banyaklah kan. Saya rasa saya terkurang dengan parent saya. Bila mana kadang-kadang tu saya terpaksa cakap lah kan, mak kita ada kerja kan. Bila saya tidak ada makanan, saya cakap mak kita ada kerja kan, boleh tak kita masuk bilik sekejap, kita nak menulis kan. Jadi mak saya ni memang sangat memahami lah. Pergilah dia kata buat kerja kan. Jadi di situ dah kita kadang-kadang tu rasa lah kan, tak dapat borak kan. Kita borak tapi macam tak ni sangat lah masa tu kan. Sebab kita kadang-kadang tu kita terus cakap kan. Dan mak saya sangat memahami. Jadi saya dengan husband pun sebab saya berkahwin masa belajar kan. Di tahun pertama universiti, degree. Jadi suami saya dah tahulah PL kita belajar macam mana. Jadi saya nasihatkanlah adik-adik cikgu ni yang akan mengikuti pengajian, bertoleransi lah dengan family kan. Supaya tidak adalah tak faham kan. Kadang-kadang tu setengah pandangan tu kata, you kan cuti belajar kan. Maksudnya boleh ambil, boleh hantar, boleh masak kan. Tapi kena cuba memahamkan antara satu sama lain lah. Kan saya selalu cakap dengan suami saya, abang, saya ni dibayar untuk belajar. Jadi saya rasa saya pergilah dia kata. Suami saya memang dia sebut dia siap correction. Kan dia memang selekan saya. Kadang-kadang saya alah bani bagilah ini sekejap. Tapi dia kata pergi buat siap kan. Okay. Dan juga halangan saya sepanjang saya pengajian disebabkan saya memang 100% menghadap laptop. Saya diuji juga masa tu dengan kesihatan, iaitu saya kena migraine kronik lah. Kena migraine kronik kan. Saya memang tulis kat diary saya berapa kali saya kena migraine dalam sebulan lah. Disebabkan saya terlalu kan kita fokus kan dengan laptop. Bila kita terlalu fokus, jadi cahaya tu dah kata dia punya masuk ke mata kan. Jadi saya pergi berubat jugalah kan. Saya buat sampai pernah juga saya cakap, ya Allah ya Tuhanku, saya kata ini ujian saya lah sepanjang pengajian PhD. Saya kata saya kena kuat. Saya kata saya kena berubat. So alhamdulillah saya dapat jumpa pakar dan saya buat CT scan lah kan. CT scan sebab saya risau juga kan, tiba-tiba sakit kepala ni kan. Doktor cakap alhamdulillah tak ada apa-apa, cuma disebabkan cahaya. Jadi saya nasihatkan adik-adik nanti bila menulis tu, ambillah take time tu 5 minutes, pergi tengok PG
hijau kan. Sebab masa tu saya tak keluar rumah kan. Jadi itulah antara kalangan lah yang saya rasa lah kan. Dan seterusnya masa collect data, collect data kan dia saya ceritakan saya 3 peringkat iaitu DDR. DDR ada 3 fasa. Itu fasa pertama, fasa analisis keperluan, itu questionnaire melibatkan soal sedikit. Yang saya katakan saya run melalui online tadi yang dapat bimbingan atau bantuan daripada pegawai JPN. Lepas tu fasa yang kedua saya masih lagi dalam online, kita masih lagi pandemik. Ada juga banyak kenangan dengan expert, bagi-bagi ragam lah masa tu kan. Sekejap saya tengok naik je notification dekat laptop saya kan. Ustazah, saya nak jimik sekarang. Kalau tak sekarang, saya cancel. Saya terus bangun, angkat je telefon solat, pakai terus. Itu biasa, itu momen kadang-kadang tu. Masa tu memang dah rasa, alamak profesor ni. Tapi bila dah lepas kan, rasa macam inilah yang sebenarnya yang menguatkan lagi saya nak bagi sebanyak kepada generasi yang generasi baru lah. Itu pengalaman lah kan. Dan ada juga yang macam-macam lah dia punya karakter kan. Ada yang sangat baik sampai subuh WhatsApp saya, Ustazah ambil lah semua artikel saya ni, baca lah. Saya sampai terkedu subuh hari. Bayangkanlah seorang profesor WhatsApp subuh bagi semua artikel dia. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah baiknya. Saya katakan apalah yang saya buat kan. Masa tu saya fikir macam tu lah. Okay, jadi itu fasa kedua. Yang fasa ketiga adalah bila saya run model saya. Bila dah saya siapkan model, saya nak run model saya. Di sini pun berlaku lah kan. Kita kata masa tu pandemik dah ada dia punya penggiliran sekolah ada yang sekolah group A, maksudnya kumpulan A, bukan kumpulan negeri tu, maksudnya dalam kelas dia bagikan 2 kumpulan kan. Memang kumpulan A belajar hari ni, kumpulan B besok tak belajar kan. Lepas tu sekolah, lepas tu tutup kan, ada kan buat kampus tersebut kan. Masa tu lah saya dapat turun di lapangan. Memang rasa-rasa sangat, ya Allah, bertuahnya dapat run model saya di dalam kelas. Tapi itulah, bertopeng lah semua, ambil gambar tu lah. Jadi Alhamdulillah syukur. Dan juga di sini masa saya run model saya untuk penilaian kebolehgunaan, saya run juga melalui online dan saya run juga melalui bersemuka. Jadi di sinilah yang menguatkan dapatan kerja saya tu masa saya viva. Alhamdulillah syukur pada Allah lah. Sebenarnya apa yang Allah beri pada kita tepat dan kena pada masa yang sesuai untuk kita. Itu saya bagi, memang kena yakin lagi. Okay. Jadi apa kekuatan sebenarnya yang saya rasa saya kuat untuk habiskan PhD dengan 2 tahun 4 bulan 1 hari. Apa yang kuat itu memang kita sebagai manusia memang kita lemah kan, kita ada sifat kekurangan, tapi kita yakin satu je saya pegang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, iaitu Allah tidak menguji kita di luar kemampuan kita kan. Jadi saya sentiasa fikir kalau saya rasa down, saya rasa tak sihat, yang saya kata migraine tadi, saya cakap ini adalah ujian Allah, ya insyaAllah aku cuba buat semangat. Itu adalah yang saya pegang lah. Okay. Jadi kita sebagai orang Islam, dan saya yakin juga cikgu yang bukan beragama Islam ada cara-cara yang tersendiri lah. Itu kita solat lah kan. Kita solat sebenarnya bila kita dapat cuti belajar bergaji penuh ni, sebenarnya kita ni dapat ganjaran untuk dunia dan juga akhirat. Kenapa? Kerana kita ada masa untuk kita solat tahajud, kita ada masa untuk kita solat duha, kita ada masa untuk kita solat taubat, rawatib, semua kan. Jadi saya rasa, ya Allah yang Tuhan tu, inilah sebenarnya yang Allah nak bagi juga pada saya kan. Jadi kita solat sunat taubat kan, solat duha. Okay, saya kebiasaan rutin saya, bukan saya nak menunjuk atau cikgu, saya nak share apa yang saya buat. Sebelum saya mula rutin saya harian, saya memang ikut office lah kan. Jadi bila saya nak mula rutin harian, saya akan pastikan saya cuba solat sunat duha. Okay, lepas tu saya solat sunat taubat lah kan. Tapi itu pun kadang-kadang istiqomah, kadang-kadang tak istiqomah juga sebab iman manusia kan turun naik, kan macam tu lah. Tapi saya cuba. Yang kedua, kita baca Quran.
Okay, saya selalu amalkan surah Waqiah lah pagi kan. Saya baca surah Waqiah kan. Lepas tu dah habis baca Quran, barulah saya buka laptop lah untuk writing. Dan saya juga saya akan silentkan phone saya. Saya akan angkat phone saya jika mak saya ataupun nombor yang seperti nombor office kan. In case aku ada emergency ke. Lepas tu nombor yang saya tak kenali saya akan pick up sebab saya pun ada anak yang bersekolah. Jadi saya macam tu lah. Dan saya rasa saya dah habis menulis, saya akan buka. Kalau ada miss call, saya akan call balik. Kalau ada WhatsApp, saya akan reply WhatsApp. Sebab kadang-kadang ni kita leka tau. Sekejap kita balas WhatsApp mula. Sekejap balas WhatsApp sambil menyandarkan kursi. Lepas tu dah sampai 12 dia WhatsApp. Itu adalah saya punya cara lah. Terpulanglah pada cik-cik yang bagaimana kan. Dan seterusnya sedekah. Yang ni sangat penting. Sebab apa? Sebab bila pandemik kan, saya juga pernah diuji. Suami saya juga kata pernah hilang kerja. Tapi mak saya selalu pesan, kalau rasa sempit, sedekah. Gitu kan? Jadi saya cuba istiqamah diri saya, sedekah subuh. Saya letak apa yang saya ada. Kan? Sebab sedekah itu tidak mensyaratkan kita letak banyak. Kan? Jadi saya letak apa yang saya ada. Setiap hari Jumaat, suami saya akan bawa sedekah tu ke masjid lah. Dan masa saya nak letak duit tu, saya akan niat. Allah kemudian urusan writing, berilah aku sihat gini-gini. Kita niat dalam hati kan. Itu satu doa lah. Okey, seterusnya hubungan kita dengan penyedia. Okey, saya dengan Profesor Madia Dr. Zahra, ini penyedia saya. Okey, ada setengah kata saya dah mirip-mirip penyedia saya. Kan? Itu adalah orang kata sense kan, ataupun ada ni lah, bau-bau lah kan. Okey, sebenarnya tak ada apa-apa hubungan kekeluargaan pun. Saya tidak mengenali Profesor Madia Dr. Zahra. Tapi senior saya yang recommend pada saya, dia kata Profesor Madia Dr. Zahra sangat baik orangnya. Jadi bila saya berjumpa dengan beliau, saya cakap dengan beliau sangat-sangat membantu. Pernah saya cakap, doktor, saya dah siap dapatan ni. Bila doktor free, saya nak cilik dengan doktor. Boleh Zurina, nanti esok kita tunggu buka puasa kan, buka puasa 70 kan. Pukul 6.45 cuma kita cilik sambil-sambil tunggu buka puasa. Allahu Akbar. Kan? Kita tak jangka benda tu. Jadi sambil-sambil tunggu maghrib buka puasa tu kan cilik dah. Jadi saya selalu cakap dengan Dr. Zahra kan. Saya cakap, doktor, saya tak ada hadiah yang saya boleh bagi kat doktor. Hanya saya doa je doktor untuk pahala pada doktor kan. Dengan doktor sihat supaya dapat beri bimbingan pada orang lain. Dia kata, Zurina, sebenarnya apa yang saya buat, saya tengok kepada saya, maksudnya supervisor saya kan. Supervisor semangat. Dia cakap macam tu. Jadi apa-apa berbalik pada kita. Kita yang kena track lah, kita yang kena beli jiwa supervisor kita kan. Kalau katakanlah kita pergi jumpa supervisor ataupun kita WhatsApp kita nak gym, tapi kita tak ada apa kan. Itu pun tidak bermakna lah. Jadi saya sentiasa tengok progres saya dan saya sentiasa berhubung dan memang kita sentiasa cimik lah. Saya rasa dalam seminggu tu memang saya akan ada WhatsApp supervisor saya. Okay. Seterusnya doa. Doa ni penting. Kalau kita seorang isteri, doa suami kan. Seorang suami doa kan. Saya sebagai seorang isteri, doa suami saya dan juga doa ibu saya juga kan. Ibu ni ke mana-mana pun tidak akan hilang, tidak akan putus kan. Kekeluargaan walaupun bila seorang itu beristeri, suami nombor satu, tapi doa ibu tu perlu kan. Doa ibu tiada kecau. Saya selalu cakap dengan mak saya kan, mak doalah kita mudah-mudah kan. Mak saya pun dia cakap gini je, belajar apa? Kita buat PhD kan. Gitulah kan. Sebab mak saya kiranya yelah kan, mak saya ni bukan seorang yang berpengajian tinggi lah kan. Saya pun asal dari keluarga yang susah. Jadi nanti mak doa, mak sentiasa doakan kau nak gitu kan. Saya kan walaupun saya nak buat sesuatu, saya akan telefon mak saya kan. Saya akan minta pandangan, saya akan minta doa kan. Sampai dah saya vibe. Saya kata, mak doakan kita tau, kita nak bentang ni, ramai orang tengok ni kan. Kita cerita dalam istilah yang difaham. Mak doa kan. Jadi
Doa ni sangat penting. Doa suami kan, doa anak-anak kita dan juga doa sahabat-sahabat kita. Okay. Dan seterusnya apa yang kita buat ni, kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya insya-Allah apa yang kita buat dicapai. Kalau tak diizinkan pun itu adalah percaturan Allah. Kita dah rancang, tapi yakinlah rancangan Allah itu lebih baik. Itu je saya pegang. Okey. Seterusnya inilah momen-momen kejayaan saya di mana saya dah hantar khabar itu pada 27/1/2022 tarikh birthday saya. Sini Bang Jaim. Saya kata, doktor saya nak hantar tarikh birthday saya lah, nak ambil gambar kan. Inilah saya sangat-sangat rasa tidak percaya sebenarnya, tapi Alhamdulillah ini Allah bagi kepada saya rezeki saya. InsyaAllah saya kecil-kecil juga ada rezeki masing-masing, insyaAllah. Dan itu saja, sesungguhnya yang baik itu dari Allah dan lemah kurang daripada diri saya sendiri. Selamat maju jaya pada cikgu-cikgu semua yang akan bergelar sebagai pelajar PhD atau pelajar sarjana. InsyaAllah gunakanlah tempoh masa cuti itu dengan sebaiknya dan jangan lupa juga tanggungjawab kita kepada family. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada bahagian tajaan pendidikan kerana memberi peluang pada saya untuk mengecapi beasiswa dan juga memberi peluang kepada saya membayar meringankanlah kita katakan bayar yuran bagi saya. Banyaklah benda yang saya tak terkata daripada bahagian tajaan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada pegawai-pegawai, Puan Sakinah, Puan Yasmin, Puan Parliana. Sebenarnya saya mencari gambar, saya serah thesis PhD saya pada Puan Parliana tapi tak jumpa. Mungkin dah terdelete. Dan juga terima kasih untuk 6,000 untuk adik-adik, cikgu, nak bagi lagi semangat. Siap khabar, pergi hantar 2 minggu dah dapat 6K. Alhamdulillah, rezeki Allah. Terima kasih, itu saja. Jika ada apa-apa nak tanya, saya sangat bersedia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zurina Mustafa. So saya nak buka peluang lah kepada tuan-puan untuk bertanyakan soalan. Siapa-siapa yang ingin bertanya secara terus, saya boleh unmute kan. Mohon raise hand. Ada tak siapa-siapa yang nak bertanya secara terus kepada Dr. Zurina? Untuk makluman semua ya, Dr. Zurina ni memang hebat orangnya. Dia awal satu STEM ya tuan-puan. Sepatutnya 7 STEM dan beliau mampu menamatkan GOT dalam tempoh 6 semester sahaja. 5 hebat. 5 tuan. Semester kelima kan, Doktor kan? Ya, 5 semester. Hebat. Dah submit semua. And sama doktor masih dalam waktu tu masa ambilan COVID kan? Ya, masa ambilan COVID. Tanya doktor ya dari bahagian tajaan sekali lagi. Okey, kita minta seorang ada ni. Saya unmute kepada Puan Janin Anak Janting. Okey, Puan Janin. Perempuan kot, Encik kot. Sorry, Encik. Encik Janin Anak Janting. Sorry. Okey, teruskan. Okey, selamat tengah hari doktor Doktor. Okey. Mula-mula saya ucapkan tahniah kepada doktor kerana dapat buat GOT yang sangat-sangat explainable lah. Sangat mantap lah. 5 berapa tu? Tak sampai masih berbaki 1 semester lebih kan? Ya. Bagi saya itu sangat performance yang sangat luar biasa lah. Memang dia punya usaha memang bagi saya sangat miracle. Okey, jadi soalan saya doktor, berkenaan dengan different proposal tu, jadi maksudnya untuk kita confirmkan lagi kita dapat GOT tu, adakah
semester pertama itu kita sudah bersedia untuk defend proposal. Betul tak? Okey, terima kasih soalan Cik Jani. Ya. Cik Jani minta universiti mana ya? Boleh saya tahu? Setakat ni saya dah dapat satu universiti di Sarawak lah, di Unimas. Sebab saya jumpa, sebab saya buat muzik, saya buat etnomusicology. Cucun saya pun baru dapat seorang supervisor yang sama aliran dengan saya. Cik Jani, first ya? 7 kan? Sekarang 7 kan? Di Unimas saya dapat surat tawaran itu dia letak 3 tahun. 3 tahun. Iaitu 6 semester lah ya. Itu fokus ya. Betul kan? Okey. Jadi sebenarnya terima kasih Cik Jani. Yang pertama tahniah menjadi di keluarga Syarki. Okey, sebenarnya untuk proposal defense, okey kalau kita katakanlah 3 tahun kan, katakanlah 6 semester. 6 semester, kalau kita nak POT, sebaik-baiknya kita proposal defense pada semester 3. Itu sebaik-baiknya. Itu memang tempoh yang kata sangat-sangat cantik untuk kita betul-betul habis semester. Semacam saya bila saya semester kedua saya dah proposal defense, yang saya awal lagi 5 semester ketiga. Jadi untuk cantik, untuk betul-betul ikut time frame semester ketiga. Tapi ke semester ketiga tu kita tengoklah kan, sebaik-baiknya di pertengahan semester ketiga ataupun di awal semester ketiga. Kalau di akhir semester ketiga kita susah sikit lah nak catch up kan, sebab kita nak rintis kan. Yang pertama, yang paling penting, semasa kita dah bersedia untuk proposal defense, kita dah apply dah IRAS. Sebab bila kita nak apply IRAS tu, makan masa juga kan, kita nak kan, seperti yang diwar-warkan oleh pegawai lah kan. Saya yakin lah pihak BP dah sediakan slot-slot kan. Jadi yang paling cantik semester ketiga tu dah proposal defense. Maksudnya awal semester atau bagaimana kalau saya punya kajian saya on field punya kajian. Saya punya kajian ni on field. Maksudnya memang saya on field. Maksud saya terpaksa pergi ke tempat itu dan berada di tempat tu dengan agak satu masa yang boleh katakan lama untuk saya kutip data. Maksudnya ni untuk collect data Ya. Untuk collect data nanti kalau berada di tempat tu agak lama. Secara betul sebenarnya kalau ikut time frame betul-betul, semester ketiga waktu kita turun ke atas secara bersemuka sempat. Sebab kawan saya sendiri pengalaman Dr. Haswani, saya yakinlah Tuan Siti pun kenal kan, senior saya, dia memang turun collect data. Memang semester ketiga tu bila saya masuk dia semester 1 kan, bila penyedia saya cakap Zulina nanti masuk join GMIT ya untuk proposal defense Dr. Haswani. Jadi bila saya tengok tu saya memang follow Dr. Haswani lah. Jadi dia pun turun. Bila dia turun pada data semua memang cantik. Time frame dia memang 3 tahun. Memang sebenarnya yang bahagian tajam bagi ni memang sangat-sangat sesuai lah. Memang cukup. Okey. Tiga letak. Good luck Okey. Ada lagi? Kita jemput Puan Atun binti Moshidi. Puan Atun? Ya, saya. Teruskan dengan soalan. Okey, tahniah Dr. Zulina. Sangat inspired. Okey, saya ada 2 soalan. Satu soalan lah. Memandangkan tadi Dr. Shay, doktor bermula daripada zero, daripada penulisan. Saya rasa ramai juga di kalangan kita sama macam kes doktor. Jadi boleh tak Dr. Shay, apa add-on yang doktor buat sepanjang pengajian? Contohnya attend kelas apa, apps apa, tools apa yang berguna untuk kami boleh buat. Terutamanya dengan metod DDR. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih Cikgu Atun. Tahniah dari keluarga Syafi. Okay, jadi sebenarnya yang seperti saya katakan tadi kan, bila saya tiga kali saya temu dengan Syafi, di usia saya 40 tahun, 41, 42, dan masa saya remaja purba 43 tahun saya dapat SLP. Masa tu saya dah lama tinggal kosong tinggal sarjana tu dah lama. Jadi saya rasa macam bila saya nak masuk tu saya rasa semua saya zero kan. Walhal pada masa itu ada yang sebut saya Mendeley. Sedang saya, Allah ya Tuhan tu, kat mana Mendeley saya cari kan. Jadi saya tengok apa kelemahan saya pada waktu tu. Contoh tool Mendeley kan. Saya tak tahu tool Mendeley. Saya akan cari
kan khusus Mendeley. Itu tool yang sangat penting untuk kita penulisan. Tool Mendeley sangat penting. Okey, bila saya dapat menguasai tool Mendeley, saya belum lagi dapat menguasai cara menulis tesis. Kan? Sampaikan satu tahap ada kawan saya dia tulis dengan FD saya, dia kata apa? Tahniah dapat Shelfie PhD. Selamat datang ke grup menulis penyelidikan. Saya 5 tahun tak habis lagi. Saya masa tu kan saya rasa down lah kan. Tapi saya perlu mencari kekuatan dengan saya banyak ikut contoh LR kan kita tak boleh tak pandai menulis lagi. Jadi saya ikut kursus penulisan LR kan. Tapi masa tu pun saya tidak dapat menguasai lagi dan saya dapat satu tips. Okay. Saya dapat satu tips bagaimana untuk menulis dengan baik, iaitu apabila kita membaca artikel, kita jangan simpan lagi artikel kita. Okay, ini apabila dah tajuk dah proceed saya ceritakan. Ataupun untuk proposal defense, untuk belum defense lagi kita nak menulis. Kita dah ada tajuk kan, tapi kita tak defense lagi. Okay. Bila kita dah ada Mendeley, kita dah ada word kat depan dan kita dah ada artikel yang kita baca. Kita masukkan artikel kita dalam Mendeley. Bila kita baca di artikel, artikel ni sesuai dengan kajian saya. Okay, jadi saya pun mula membaca dan saya mula menulis. Okey, saya katakan contoh saya tulis tentang berkaitan dengan minat. Okey, subtopik saya tu LR saya tu minat Jadi saya akan tulis minat ialah kesukaan. Contoh, saya pun tulis dalam, saya pun insert site Mendeley Akton 2022. Minta maaf cikgu, saya contoh nama cikgu. Jadi saya membaca lagi. Saya baca lagi. Saya jumpa lagi tentang minat yang dikatakan oleh contohlah Zurina. Saya pun insert dalam Mendeley, saya menulis lagi tentang minat tadi. Sebab tu template penulisan tu perlu ada. Template penulisan tu ada. Kita dah buat navigation view tu di Word kita. Jadi kita just menulis. Kita tak nak bagikan masa. Setengah orang dia baca, dia simpan. Lepas tu bila dia nak menulis, dia akan kaget. Mana nak cari. Jadi saya dapat tips ni dari seorang pensyarah UKM. Dr. Didi Hadi Farizan. Saya memang belajar daripada dia sebab dia pun masa tu dia ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar PhD untuk menunaikan nazar dia di mana anak dia sakit lah ketika dia menunaikan PhD sambung pengajian. Jadi simpan, terus baca, terus tulis. Jadi bila kita dah kumpul banyak tentang citation berkaitan dengan minat, kita paraphrasekan ayat kita sendiri. Itu cara tips lah yang saya boleh kongsi yang saya boleh kongsi. Okay, terima kasih doktor. Saya harap membantu. Okay, Gula. Thank you. Saya rasa kalau ikutkan saya rasa ni banyak lagi soalan yang korang nak tanya doktor. Doktor dah share dah kontak nombor doktor ke ataupun email ke yang diorang boleh hubungi jika ada apa-apa stuck tiba-tiba kan. Okay, boleh dia. Mungkin doktor boleh share dekat ruangan chat nanti untuk peserta kita. Okay, saya dah share nombor saya 0192563807. Wah, dapat nombor handphone lagi. Hebat doktor. Tak apalah, saya macam inilah sebagai bagian tajana kan. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okay, majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berusaha Dr. Zurina Mustafa atas sesi taklimat dan perkongsian yang sungguh bermakna serta bermanfaat sebentar tadi. Semoga dengan input yang kita perolehi hari ini dapat memberikan kefahaman yang baik kepada tuan-tuan sekalian. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja. Terima kasih doktor. Terima kasih Puan Sagina. Sama-sama doktor. Okey. Izinkan saya undur diri. Terima kasih Assalamualaikum. doktor. Okey, untuk tuan-puan sekalian. Sekejap ya. Okey, doktor dah live. Okey, untuk para peserta kita semua, petang ini kita akan adakan satu sesi Q&A selama 1 jam, 2.30 hingga 3.30. Jika ada soalan-soalan yang ingin ditanya. Okey, sesi petang ni tak wajib. Siapa yang berminat ataupun masih ada
kekeliruan perlukan penjelasan boleh stay masuk jam 2.30 nanti. Manakala untuk pelajar HLP tajaan luar negara, jika anda perlukan satu sesi yang berasingan, kita akan mulakan jam 3.30 petang ini. Untuk luar negara sahaja. Yang dalam negara dah tak ada apa-apalah. Okey, so kita akan jumpa lagi jam 2.30 petang ini untuk sesi Q&A. HLPS pun boleh tanya, insyaAllah Cik Najmi akan berada di sini juga. Mana-mana yang mana kita boleh jawab, kita akan jawab. Jika kami tak boleh jawab, tolong emailkan, kita akan dapat buat semakan untuk penjelasan yang lebih lanjut. Okey, selamat beristirahat, selamat menjamu selesai tengah hari. Kita jumpa 2.30. Assalamualaikum.